Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Ustazah Saliza Zainal. Hari ini kita akan berkongsi video berkaitan dengan kemahiran pendidikan abad 21. Jom sama-sama kita tonton, like dan subscribe. Terima kasih. Ayo kita saksikan. Apakah itu kemahiran pembelajaran abad ke-21? Okey, murid yang kita nak lahirkan adalah murid yang kreatif dan berinovasi, berpemikiran kritis dan mampu menyelesaikan masalah, komunikasi, kolaborasi, berliterasi maklumat, juga dari segi teknologi maklumat dan komunikasi, fleksibiliti dan keupayaan menyesuaikan diri, berinisiatif dan mempunyai haluan diri, kemudian kemahiran sosial dan antarabudaya, productivity dan accountability, juga dari segi kepimpinan dan tanggungjawab. Banyak ya. Okey, seterusnya kita lihat satu persatu fokus bagaimana nak melahirkan murid-murid yang mempunyai kualiti tersebut. 6 aspek yang menjadi fokus utama dalam pembelajaran abad ke-21 di SMP Datuk Haji Hassan Noh di bawah bimbingan GASTO, ini Ground Up School Transformation. Okey, kita fokus yang pertama adalah persekitaran bilik darjah. Yang kedua, strategi pengajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang ketiga, struktur pengajaran yang dibahagikan kepada 3 bahagian. Kemudian yang keempat, perancangan dan pengajaran yang berkaitan dengan ilmu, kemahiran, teknik penyoalan dan lain-lain. Seterusnya yang kelima, pembelajaran dan progres, ini kemajuan murid. Dan yang terakhir, berkaitan dengan penilaian pembelajaran. Ya, kita menilai pembelajaran murid. Okey, seterusnya kita lihat pula. Okey, fokus yang pertama kita iaitu tentang persekitaran bilik darjah. Sesuai dengan SKPMG itu Standard 4 di mana guru sebagai pengawal. Okey, di mana sini kita nak memastikan bilik darjah ataupun kelas kita lebih bersih, kemas, ceria, kondusif, selesa dan berinformasi. Suasana pula merangsang minat untuk murid belajar. Ini antara contoh-contoh kelas di SMK Datuk Haji Hassan Noh yang begitu kondusif. Alhamdulillah. Okey, apakah impak fizikal dan emosi apabila persekitarannya kondusif? Okey, murid rasa seronok untuk belajar. Mereka akan terlibat secara langsung dalam aktiviti. Mereka rasa dihargai dan bermotivasi untuk belajar. Okay, bila kelas kondusif, mudahlah kita melaksanakan aktiviti PAK 21. Baiklah, rakan-rakan guru yang dikasihi. Okey, dalam kelas yang kondusif tadi terdapat paparan murid, paparan murid ataupun student display yang memenuhi ruangan kelas yang selalu berubah tidaklah sepanjang tahun bahan yang sama. Murid merasa seronok sebab bahan mereka diiktiraf, hasil kerja mereka dihargai. Ini juga memberi kesan pada ingatan murid bila dia melihat paparan-paparan guru dan juga paparan-paparan murid. Okey, kita lihat pula ini contoh paparan guru. Sentiasa mengikut topik, berubah sepanjang tahun, menjadi rujukan pelajar dan guru bersedia lebih fokus. Kelas pula menjadi kelas yang bermaklumat. Okey, ini yang patut kita sediakan untuk memberi input yang positif kepada anak murid kita. Baik, seterusnya kita lihat pengurusan tingkah laku, iaitu behavior management. Ini kita menguruskan murid dengan menggunakan traffic light ataupun thumb up. Mudah kita memantau kefahaman murid. Kemudian quiet signal, uruskan tingkah laku mereka. Contohnya guru mengangkat tangan. Semua murid mesti mengangkat tangan dan diam. Itu merupakan quiet signal. Cikgu boleh gunakan pelbagai cara. Itu hanya contoh. Seterusnya rules dan consequences. Pastikan ada peraturan dalam bilik darjah kita. Pelajar tahu, faham dan tahu akibatnya. Okey, ini adalah contoh-contoh quiet signal ataupun peraturan yang kita gunakan dalam kelas. Seterusnya rubrik sekitaran bilik darjah SKPMG 2 Standard 4.2 di mana guru sebagai pengawal lagi meja disusun dengan kemas, sumber yang berkualiti, paparan dinding yang terkini, mengandungi kerja murid yang ditanda, guru menggalakkan murid menggunakan pengukuhan positif dan strategi pengurusan tingkah laku yang dilaksanakan dengan konsisten.
Okey, apa lagi seterusnya? Sekarang ni kita lihat pula bagaimana pelibatan murid dan guru. Ya, memastikan kedua-dua pihak ya saling berinteraksi. Okey, yang kedua kita melihat kepada kooperatif dan kolaboratif. Di mana di sini dalam SKPMG tu standard 4.2 guru sebagai pendorong. Okey, di mana aktiviti berkumpulan secara terancang dan berstruktur. Okey, pelajar berusaha sendiri mencapai matlamat pembelajaran dan menyelesaikan masalah dengan kerjasama rakan. Saling menggalakkan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, idea lebih banyak dan kreatif. Pelajar juga belajar menghargai orang lain. Okey, mereka berkongsi pendapat, terima pendapat kawan. Itu yang hasilnya daripada kooperatif itu sendiri. Di mana sentiasa berada dalam pasukan, libatkan semua ahli, sedia kongsi idea. Okey, sentiasa melakukan tugasan diberi, memberi galakan juga kepada rakan dan saling berbincang dan berinteraksi secara positif. Okey, seterusnya kita melihat juga dalam kooperatif kolaboratif ini, kalau sampai ke level yang 3 ataupun level yang baik ini, di mana guru mengaplikasikan aktiviti pembelajaran kooperatif dengan berkesan, merangsang komunikasi murid, pelajar terlibat secara aktif dalam aktiviti. Murid mula berfikir, memperkembangkan kemahiran dan dengan ini merangsang pemikiran kreatif, kritis melalui soalan-soalan hebat. Okey, seterusnya, struktur pengajaran kita pastikan mempunyai 3 bahagian dari segi permulaannya, kemudian aktiviti-aktiviti utama dan penutup serta penilaian. Objektif pembelajaran dan kriteria dipaparkan. Kenapa? Supaya guru lebih fokus, murid tahu apa yang akan dipelajari, kita tahu target yang akan dicapai sebelum berakhirnya PDP, di mana LO dan SC ataupun kriteria kerjayaan, objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan itu dirujuk di awal dan akhir PDP kita. Okey, ini contoh-contoh objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Seterusnya kita tengok perancangan dan pengajaran. Pastikan guru mempunyai pengetahuan yang baik. Maksudnya guru ni kena sentiasa up to date lah, mencari ilmu-ilmu yang terkini, menunjukkan pemahaman yang baik dan sebagainya. Seterusnya kita nakkan penilaian yang terakhir dan yang penting ini guru sebagai penilai, di mana guru mestilah memberi maklum balas yang membina kepada pelajar untuk meningkatkan prestasi pembelajaran, menyediakan aktiviti pembezaan ataupun differentiation yang sesuai mengikut tahap kumpulan murid. Pelajar dibimbing untuk menilai hasil kerja mereka sendiri dengan berpandukan kriteria yang jelas dan penilaian kemahiran yang sedia ada, pengetahuan dan pemahaman pelajar dibuat dengan berhati-hati dan tepat. Jadi memerlukan perancangan yang teliti. InsyaAllah di sini kita dapat melihat sedikit sebanyak di mana perlunya kita memahami kaedah pembelajaran abad ke-21. InsyaAllah kita akan sambung lagi di lain waktu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.